Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut serta dalam pembahasan ucapan Belanjawan 2024 tempoh hari. Datuk Yang di-Pertua, saya menyambut baik komitmen kerajaan dalam usaha ingin terus menoktarkan kadar kemiskinan tegar di negara ini. Ini merupakan satu perkara yang amat baik kerana saya pasti semua bersetuju bahawa tidak ada seorang pun rakyat negara ini, malah di dunia ini, yang layak untuk hidup dalam kemiskinan. Kerajaan mengumumkan bahawa kadar inflasi negara telah mengucuk sebanyak 2% berbanding tahun lalu. Namun meskipun petunjuk kadar inflasi ini mencatat penurunan, ia dilihat tidak semestinya memberi kesan kepada harga barang dan perkhidmatan bagi rakyat Malaysia. Ini kerana penurunan inflasi tidak selalunya bermaksud penurunan harga barang, ia juga didorong oleh faktor-faktor lain seperti penurunan trend kuasa pembelian dan perbelanjaan rakyat Malaysia. Apabila tidak terdapat penurunan harga barang, malah berlaku peningkatan harga akibat pelbagai faktor, terutama pada harga barangan keperluan harian seperti beras, telur, ayam dan lain-lain yang telah saya bangkitkan di Dewan Yang Mulia ini pada sidang yang lalu. Akhirnya, ia diterjemahkan menjadi satu faktor penyumbang kepada peningkatan kadar kemiskinan di negara ini. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengambil perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada isu kemiskinan bandar, terutamanya kepada golongan anak muda. Dalam pembentangan Belanjawan 2024 tempoh hari, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut menyebut tentang kadar pendapatan garis kemiskinan PGRK makanan tahun 2023 iaitu sebanyak RM1,998 sebulan. PGK makanan mentarifkan keperluan harian kalori setiap individu mengambil kira makanan seimbang dan berkhasiat. Justru jika kita congak angka ini secara kasarnya, kos yang diperlukan untuk mendapatkan makanan seimbang dan sihat bagi isi rumah adalah sangat tinggi. Malahan jika kita ukur dengan gaji minimum seperti yang telah ditetapkan sebanyak RM1,500, semestinya jumlah ini adalah tidak mencukupi. Kita ambil contoh, golongan muda yang baru berhijrah ke ibu kota bagi mendapatkan pekerjaan, semestinya beban kos bukan makanan juga seperti pengangkutan, tempat tinggal dan perbelanjaan keperluan lain juga amat tinggi. Jadi persoalan di sini, apakah tindakan segera oleh kerajaan bagi membantu golongan muda yang baru memulakan hidup terutamanya di ibu kota? Elemen yang diambil kira dalam keperluan makanan dan bukan makanan perlu ditambah baik untuk menggambarkan peningkatan kualiti dalam kehidupan. Saya ingin mencadangkan agar kerajaan berangka satu sistem bagi membolehkan golongan muda yang baru memulakan kerja dan berhijrah dalam tempoh 12 bulan pertama mendaftar bagi menerima bantuan asas, tidak hanya termaktub pada pemberian STR semata-mata, namun juga meliputi semua aspek kesejahteraan dalam hidup di bandar. Sistem ini akan membolehkan bantuan diberikan secara bersasar dan sampai kepada pemohon dengan melihat keperluan mereka bagi meneruskan kehidupan terutamanya dalam tempoh kritikal ketika baru mendapat pekerjaan. Datuk Yang di-Pertua, apabila kita berbincang mengenai isu kemiskinan ini, ia merupakan satu isu rakyat meretasi mana-mana kumpulan etnik atau kaum di negara ini. Saya pasti kerajaan hari ini melalui inisiatif-inisiatif yang telah diumumkan dalam pembentangan Belanjawan 2024 amat cakna mengenai nasib terutama kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Laporan kajian survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah 2022 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia telah memberikan gambaran yang membimbangkan mengenai trend kemiskinan bandar yang meningkat tahun lalu, iaitu naik dari 3.9% pada tahun 2019 kepada 4.5% pada tahun 2022. Berdasarkan laporan tersebut, Bumiputera mencatat insiden kemiskinan tertinggi pada kadar 7.9%, diikuti dengan kumpulan etnik India pada 5.4% dan kumpulan etnik Cina pada 1.9%.
Trend yang membimbangkan ini dikuatiri akan meningkatkan risiko dan bilangan kumpulan rentang yang kini berada di tepi jurang garis kemiskinan tergelincir sebagai golongan miskin baru. Sebagai cadangan, mungkin sudah tiba masanya untuk kerajaan menubuh agensi-agensi khusus yang boleh memfokuskan ke arah menangani isu kemiskinan bandar seperti peranan yang dimainkan oleh MARA bagi membantu sosial ekonomi masyarakat luar bandar. Agensi-agensi khusus tersebut kemudiannya boleh dimanfaatkan sebagai agensi yang membina dan menawarkan peluang pekerjaan termasuk bidang perniagaan. Jika di luar bandar lajunya banyak dibuka peluang perniagaan berasaskan produk, di bandar pula agak baik untuk kita mengetengahkan bakat dalam perniagaan berasaskan servis atau kemahiran. Saya berharap kerajaan boleh mempertimbangkan cadang-cadang ini kerana ia bukan saja bertindak sebagai alternatif perencanaan pendapatan untuk rakyat, malah jika diurus dengan baik, pastinya ia akan bertindak sebagai satu modul asas peningkatan modal insan dan menjana lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia di bandar. Datuk Ketua, selain daripada itu saya ingin bangkit berkaitan isu naik taraf tandas. Kita semua mengambil maklum dan berbesar hati dengan keprihatinan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam menjayakan pembaikan tandas sebanyak 8,354 buah sekolah di seluruh negara seperti diumumkan ketika pembentangan belanjawan 2024 tempoh hari. Malas dah usaha perbaikan tandas di sekolah dijangka siap sepenuhnya menjelang akhir tahun ini. Kerajaan juga telah mengumumkan akan meneruskan usaha ini dengan memberi peruntukan sebanyak RM150 juta bagi penyelenggaraan dan perbaikan tandas awam melibatkan 150 PBT seluruh negara. Saya ingin mencadangkan agar usaha baik ini dapat turut dipanjangkan kepada perbaikan tandas-tandas di fasiliti kesihatan di seluruh negara seperti di klinik-klinik komuniti atau klinik desa, klinik kesihatan dan hospital awam milik kerajaan yang jumlah hanya sekitar 2,800 buah seluruh negara. Jauh lebih kecil daripada jumlah sekolah yang sudah dijayakan. Malah jika lihat tempoh hari, Kementerian Kesihatan merupakan kementerian yang mendapat peruntukan yang besar. Jika peruntukan tersebut benar-benar diurus dengan baik, saya pasti ia turut mencukupi untuk memenuhi cadangan saya ini. Amatlah baik jika kerajaan dapat mempertimbangkan cadangan saya ini dan agar dapat memupuk sifat senang hati di kalangan pesakit, pekerja atau mana-mana pengunjung fasiliti kesihatan awam negara kita. Seterusnya dapat mempengaruhi peningkatan kualiti servis perkhidmatan pusat kesihatan di negara ini. Tuan Di-Pertua, seterusnya saya ingin sentuh sikit berkaitan pekerja asing. Saya juga ingin mengambil peluang ini kerana saya terima berkaitan permasalahan yang dihadapi oleh industri perabot di negara kita. Ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP, industri ini telah terkesan agak teruk. Lanjutan daripada ini, kesan terhadap pengeluaran dan kini masalah yang perlu dihadapi akibat keadaan ekonomi yang tidak menentu terus menjejaskan nilai ekspor perabot. Berdasarkan data dari Januari hingga Julai 2023, nilai ekspor perabot berjumlah RM6,287 bilion, menurun sebanyak 26% berbanding RM8,499 bilion dalam tempoh sama pada tahun 2022. Kini, dalam usaha meningkatkan kembali ekspor perabot, Majlis Perabot Malaysia atau MFC telah menganjurkan beberapa misi peragaan ke negara seperti Jepun, India dan China untuk meneroka pasaran baharu. Namun permintaan masih belum sampai tahap yang minimum. Jika kemasukan pekerja asing mengikut Devi kemasukan pekerja asing sedia ada yang telah diluluskan, dibimbangi akan mengakibatkan lambakan dan lebihan pekerja asing yang tidak bekerja dan menjadi bebanan kepada syarikat atau majikan. Justru bagi mengatasi masalah ini, MFC ingin memohon kerajaan agar dapat melanjutkan tempoh kepada majikan untuk membawa masuk pekerja asing baharu di bawah kelulusan persyarat pekerja asing kepada 18 bulan lagi bagi memenuhi keperluan pengeluaran perabot pada masa yang sesuai, iaitu seiring dengan kadar permintaan pasaran. Permohonan ini pastinya dapat membantu menyelesaikan masalah industri perabot negara ini.
Selain itu, saya ingin bawa satu dua perkara di kawasan saya, Tanjung Piai. Tuan yang di-Pertua, seiring dengan pembangunan pesat sektor ekonomi di Pekanan Nas telah menyebabkan taman-taman perumahan baru juga terus berkembang. Pertambahan penduduk yang pesat memerlukan juga sekolah-sekolah agama bagi keperluan anak-anak. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia, Sekolah Agama Batu 24 ini dioperasikan dengan menumpang sementara di bangunan Sekolah Kebangsaan Batu 24 sejak tahun 2005. Hingga hari ini, satu tapak telah dirijabkan untuk Sekolah Agama Batu 24 iaitu di Lot 7376 di Taman Utama Pekanan Nas. Namun pada ketika ini, sekolah agama ini mempunyai murid selamai 386 orang dan menggunakan 9 bilik rajah dan 1 bilik guru di tingkat 4 Sekolah Kebangsaan Batu 24. Keselamatan pelajar kurang terjamin dengan kedudukan bangunan sekolah agama yang terletak di tingkat 4 kawasan dan bilik yang terhad juga kurang memberi keselesaan dan agak sukar untuk pihak sekolah menjalankan aktiviti sekolah. Pejabat Pendidikan Agama Daerah Pontian telah membuat cadangan kepada bahagian pendidikan agama negeri Johor untuk pembinaan sekolah agama Batu 24 di atas tapak untuk direservkan untuk memerlukan kos pembinaan sebanyak RM 20 juta saja namun masih tertangguh. Sehubungan itu, saya selaku ahli Parlimen Tanjung Piai menyokong penuh dan pohon kepada kerajaan supaya memberi peruntukan sebanyak RM 20 juta untuk membantu merealisasikan pembinaan sekolah agama Batu 24 untuk keselesaan pembelajaran anak-anak rakyat di Tanjung Piai. Tuan-tuan dan Pertua, satu lagi isu yang saya ingin bangkitkan ialah berkaitan dengan pencemaran najis burung merpati di sekolah, terutama di kawasan luar bandar termasuk di Parlimen Tanjung Piai. Di sepanjang tempoh penguasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP lalu, sekolah-sekolah telah ditutup dalam tempoh yang panjang dan telah berlaku kejadian di mana burung-burung merpati telah menghuni bangunan sekolah dan telah menyebabkan masalah najis burung merpati yang sangat mencemarkan hingga ke tahap bilik-bilik raja tidak dapat digunakan. Masalah ini masih tidak dapat diatasi kerana koloni merpati telah bertahan untuk bersarang dan membiak. Sebagaimana maklumat Dewan Yang Mulia ini, najis burung boleh membawa kepada gangguan kesihatan. Di Parlimen Tanjung Piai, sebanyak 25 buah sekolah dikena pasti menghadapi masalah pencemaran najis burung merpati ini. Sekolah rendah, sekolah menengah, sebanyak 25 buah sekolah. Difahamkan, pihak sekolah juga telah mengambil inisiatif membuat tindakan yang perlu tetapi berhadapan dengan kekangan peruntukan menyebabkan tidak banyak dapat dilakukan dan masalah ini masih berterusan. Ini disebabkan kos menenangi dan membaik pulih baik bilik-bilik tercemar akibat pencemaran najis burung merpati ini memerlukan kos yang besar. Difahamkan Pejabat Pendidikan Daerah Pontian telah membuat anggaran kos sebanyak RM30,000 setiap sekolah yang terlibat dan memerlukan jumlah peruntukan sebanyak RM750,000 keseluruhannya untuk menandatangani masalah pencemaran najis burung merpati di 25 buah sekolah yang berada dalam kawasan Parlimen Tanjung Piai. Dengan peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit yang disediakan untuk menaik taraf dan menyeraga sekolah-sekolah di seluruh negara, saya pohon Kementerian Pendidikan memberikan peruntukan sebanyak RM750,000 seperti anggaran Pejabat Pendidikan Daerah Pontian dan perhatian khas berkaitan isu ini kerana jika tidak diatasi segera, kekhawatiran terhadap ancaman masalah kesihatan yang berterusan akan mengganggu keselesaan anak-anak yang bersekolah. Selain daripada kerugian tidak dapat menggunakan bilik-bilik raja yang tercemar dan najis burung ini. Jadi saya beragap ini satu isu yang amat penting. Saya mungkin bukan saja di kawasan saya, mungkin di kawasan-kawasan lain. Saya agak penuntut yang dikemukakan dapat direalisasikan oleh kerajaan. Itu saja pembahasan saya. Sekian, saya menyokong